warahmatullahi wabarakatuh. Tuan semua tuan dan puan muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan menyambung lagi perbincangan kitab kita. Saya ingat kita berhenti muka satu tuan. Saya tidak ingat kita tanya satu murid betul banyak. Betul tuan. Kalau satu tengah itu pula 1 sampai 6. Boleh kan? Alhamdulillah. Betul tak ya? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuan nak sambung lagi. Ini kalau sempit kita baca dua teknik, dua cara pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita bersyukur sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita buat ini tuan-tuan semuanya merupakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ni tak berapa hari lagi, ya, kita pun tak tahu bila kesudahan hidup kita, bila kita meninggal, kat mana kita meninggal kita tak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua yang pangkat kuasa, pangkat tak berapa nak kuasa, duit banyak, duit sikit ni, Allah bagi kita semua yang kita buat ni ada nilai pahala. Tapi dengan cara kita buat dengan ilmu yang pertama, yang kedua dengan ikhlas. Okay. Jadi tuan-tuan sekalian, kita dah bincang panjang lebar ni. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pendidikan. Dan bodoh ni tuan-tuan kalau kita buat, insya-Allah kita juga akan dapat pahala sunnah. Antaranya, ya, menyoal pendengar bagi menyikap kecerdikan dan pengetahuan mereka. Kalau kita nak mengajar anak kita, bos nak train staff dia, pemimpin nak tengok rakyat dia, imam nak tahu makmum dia, kadang-kadang kena ada teknik bertanya. Okey, kita tanya dia, faham ke tak faham? Contohnya, maka kita baca tuan. Baginda sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang menyoal para sahabat mengenai perkara yang baginda sendiri sudah tahu. Memang Nabi tahu. Dekat muka bumi ni tuan, orang yang paling alim siapa? Nabi lah. Ya, Nabi lah yang paling tahu segala-galanya kecuali urusan tarikh kiamat. Itu Nabi SAW tidak dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tuan-tuan sekalian, perkara-perkara lain Nabi yang paling tahu. Tuan. Jadi kita bertanya ni kadang-kadang bukan sebab kita tak tahu. Kita tahu. Cikgu tanya murid bukan sebab cikgu tak tahu, tapi nak menguji Nabi. Tuan. Dan itu juga kadang-kadang murid tanya cikgu bukan tak tahu murid tu. Murid tu saja nak try cikgu dia, error ke tak error. Tapi secara hukumnya kadang-kadang kita saja nak test cikgu kita, kadang-kadang hukumnya tuan boleh jadi dosa lah. Saya nak tengok ustaz tu dia error, tanya sikit ilmu-ilmu yang boleh-boleh sikit. Antaranya MH370 start kat mana? Itu boleh lah. Ya, itu dulu yang saya akan buat lah. Kalau tuan-tuan tanya umur berapa tu, dia memang tak itu kan. Baik. Persoalan itu sebenarnya bertujuan membangkitkan kebijaksanaan para sahabat, menggerakkan kecerdikan mereka, serta menyalurkan ilmu kepada mereka melalui kaedah mengumpulkan hujah agar dapat menguji ilmu yang ada dalam minda mereka. Tadi saya sampai dengar dalam media buat itu berdiri. Dia tanya, berapakah angka yang paling banyak yang ada dalam Quran? Betul boleh jawab? Angka yang paling banyak yang ada dalam Quran, nombor lah. Boleh jawab? Sama lah saya boleh jawab. Kan? Yang sama berkata diri tak ada nak fikir dia. Contohnya, lebih-lebih kan saya ikut dalam Quran. Maknanya, soalan itu dia menguji kita. Dia banyak, dia tak tahu, dia boleh tahu ni. Kalau tak tahu, kita sama-sama ambil peluang, belajar. Kan? Baik. Kita baca hadis tempat. Ya, untuk menjemaahkan masa, saya baca terjemahan terusnya. Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ni kita tahu dia anak kepada dan muabah di Umar bin Abdullah Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi anak dia bernama Abdullah. Sayyidina Abdullah itu antara sahabat yang sangat kuat berpegang dengan sunnah. Ini saya dah biasa cerita lah, tapi mungkin tuan buku ingat tak tahu lah kan. Baik. Jadi cerita tuan kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu,
tatkala kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba didatangkan ya dengan sebatang umbut pohon kurma. Contohnya, kita penuhi dalam mana ni, saya besok pergi Palu, dan ni besok tu ni. Kalau penuhi kahwin pun ada umbut dia. Ya, kelapa, kan? Masak apa umbut kelapa. Di Mekah kita nak Arab tuan yang ada umbut kurma. Ya. Datangkan sebatang umbut pohon kurma. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata sambil makan, Nabi makan umbut apa kurma. Jadi orang Melayu ni ikut sunnah sekarang. Ya, sebab Nabi makan umbut, orang Melayu pun makan umbut semua. Berdoa tuan kita kelapa ataupun sawit sedap. Yang di Mekah di tanah Arab kurma. Okey, pokok kurma lah. Baik. Jadi Nabi makan. Sambil makan, sambil bertanya. Tuan maknanya apa maknanya? Sambil makan boleh bercakap tak? Boleh. Yang tercokit sudah. Dalilnya apa? Nabi makan umbut dan boleh cakap. Orang tua pada marah, kalau bercakap ya memanglah marah sebab bila Nabi makan kan saya cakap. Itu tegahan itu bukan sebab salah cakap masa makan itu bukan asalnya berosok. Yang jadi salahnya lambat makan, berbuka lebih, itu yang jadi salah. Tapi asasnya berbuka, bercakap, bersembat masa makan hukumnya harus. Apa dalil dia? Nabi makan umbut kurma sambil bertanya para sahabat, bercakap. Okey, baik. Contohnya tengok soalan kuis ini. Ada sejenis pokok yang warna hijau berkat macam orang Muslim. Keberkatan pokok ni macam berkatnya seorang Muslim. Daunnya tak kuku, tak tertabu, keluarkan buah sepanjang musim dengan izin Allah. Dan sesungguhnya dia seumpama seorang Muslim. Nabi tanya, apa pokok tu? Tuan, esok bagi IT kita bagi tanya soalan ni. Siapa tak jawab, kan? Apa pokok tu? Ya, hijau, daun ni tak gugur, sepanjang musim ada buah. Apa dia? Kata Abdullah ni sahabat yang meriwayatkan hadis ni dan dia masih remaja ketika ini. Ya, dia kata aku dalam kalangan sahabat yang mereka bahawa pokok itu tumbuh di kawasan rerumputan. Dan ada pula yang mengatakan, ada sahabat yang mengatakan pula pokok macam-macam jawapan lah. Ya, soalan Nabi SAW ini diberikan jawapan oleh pelbagai jawapan, tapi semua salah. Jawapan yang diberikan ini salah. Baik. Maka terlintas di fikiranku, kata Abdullah, saya rasa pokok ni kurma ni. Yang dikatakan hijau, yang kata buah lebih, yang tak gugur daun ini pokok kurma, kata dia. Dan aku ingin mengatakannya, tetapi memandangkan umur mereka yang hadir lebih tua, semua yang ada ni otai aku, senior, saya ni baru masuk pojok 2 hari, saya nak cakap soalan kan, dia pun diam. Maka aku takut untuk berkata-kata kerana aku merupakan budak yang muda. Kan, tengok ramai-ramai aku yang paling kocik sekali. Akhirnya Abdullah tidak jadi bercakap. Walaupun dia tahu jawapan pada soalan Nabi SAW itu lah pokok kurma. Terus tuan-tuan, ke sebelah tu. Aku tengok Sayyidina Abu Bakar tak cakap. Ini paling senior ni. Tengok pula Sayyidina Umar, abah dia pun tak cakap. Jadi maksudnya kata anak ini Abdullah. Tuan-tuan sekalian, maka tak tanda kedua-duanya tidak berkata-kata. Para sahabat lain pun kata Rasulullah bagi dia lah jawapan ni, kami tak dapat jawab. Rasulullah dah terang jawapan, cuba macam pokok sebut tapi tak betul. Maka para sahabat Rasulullah bagikan jawapan kepada kami. Nabi SAW tersebut pokok itu adalah pokok kurma. Tuan-tuan, setelah kami bangun dan aku berkata kepada ayahanda aku pun cakap kepada ayah, demi Allah, disumpah ya, demi Allah, wahai ayahanda aku, sesungguhnya dah pelintih dekat pikiran saya tadi, jawapan itu memang apa yang disebut dengan Nabi tadi, pokok kurma. Kata Sayyidina Umar, ayahanda dia, kenapa kau tak cakap? Cakaplah jawapan tu tadi. Mana cakap dia, kata dia kan, saya tengok ramai orang senior, Sayyidina Abu Bakar diam, ya, ayah pun diam, dia ni budak lagi, saya sokan nak cakap. Jadi saya takutkan saya macam biadab lah kan. Maka kata ayah dia, Sayyidina Umar kata apa tuan? Kalau kau sebut tadi, kan, kalau kau bagilah jawapan tadi apa punya banggo, itulah maksud kita tuan. Kalau kau bagi jawapan tadi, aku lebih suka daripada aku memiliki seekor unta yang paling mahal dan berharga.
Maknanya kalau kau jawab tadi Abah sonok betul. Kalau kau daripada Abah dapat banglo sebiji, dapat keto mewah sebiji, lebih ayah banglo, kau bagi jawapan yang betul dan tepat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey tuan-tuan. Hadis ni tuan-tuan simple je tentang buah kurma, tapi pokok kurma, tapi dia punya pengajaran sangat banyak. Okey, kita ambil satu dua pengajaran tuan. Antaranya apa? Cikgu pernah tanya guru-guru ini. Saya juga mengajar sini 3-4 tahun dan tuan sekali selalu nanti kita buat ujian juga. Buat ujian kefahaman. Ya, siapa yang dapat jawab tuan-tuan baru boleh naik pangkat. Yang naik pangkat yang jawab betul tu kita bagi dekat bos. Yang jawab salah tuan-tuan dia kena postpone dulu. Dia tak boleh naik pangkat walaupun kocok gaji, file siap, semua mantap, semua beres, tapi fardu ain tak selesai, maka itu juga tuan-tuan tak boleh naik pangkat. Kalau saya jadi BN salah itu sudah lah. Jadi cikgu tuan-tuan dia kena tanya guru ini faham ke tak faham. Kan? Menggalakkan mereka supaya berfikir. Itu kena asah anak kita supaya berfikir. Tapi tadi yang nak saya tanya Allah kat mana? Boleh tak jawab tuan? Yelah Allah tu berkuasa tapi Allah tu kat mana? Kata dia apa? Kalau anak kita tanya itu Allah berkuasa tapi Allah dekat mana? Ini soalan ni. Tanya rumah dulu lah. Sebab dia peningkatan kita kan. Kalau bos, kemudian bos. Kalau salah, kalau budak tanya, anak tanya, apa nak buat macam mana. Kita praktikal terus ni soalan tu. Guru tanya begini, menguji pemahaman. Kan? Tuan-tuan macam-macam lah di depannya. Rumah di depan, haji di depan, kakak di depan kan. Tapi jawapan yang sebenar apa kata? Biasa orang cakap Allah berada di mana-mana, betul? Yang lagi parah sikit Allah dekat langit. Parah tu. Ya. Betul? Sebenarnya Allah mawjudun bila makan. Bahasa Arab ni lah. Makan faham, bahasa makan faham. Tapi makan tu bukan makan nasi tu. Allah wujud tetapi tidak berhajat kepada tempat. Kan? Jadi kita tidak menempatkan Allah pada mana tempat. Allah berada. Jangan cakap Allah berada di mana-mana. Itu tak tepat juga. Allah Maha berkuasa dan Allah tidak berhajat kepada kita seperti makhluk hari ini pukul 9 suku tadi sampai 9.45 dalam dewan. Pukul 10 pergi Mina. Pukul 11 menghadap pojok. Itu tukar-tukar tempat itu. Kan pukul 5 dah balik. Jadi kita berhajat pada tempat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat pada sebarang tempat. Itu tuan-tuan jawapan. Tetapi ilmu Allah, pengetahuan Allah berada pada semua perkara, meliputi semua perkara. Itu yang kita nak jawab lah. Jadi itu bentuk tentang akidah. Okey, macam-macam lah tuan. Ya, soalan-soalan tu supaya apa? Kita gunakan akal. Okay, saya nak tanya sikit tuan. Ya, gunakan akal. Hari ini tuan-tuan, saya nak sebut sikit senario hari ini. Mungkin ada tiga orang kita ikut terjebak juga kan. Apa dia? Baca Facebook, kita pun berinteraksi dengan benda-benda dalam lah tuan. Hari ini saya tengok kadang-kadang orang kata kita ni orang banyakkan fikir sendiri. Buat apa nak buku, apa nak kitab, apa nak jumpa cikgu pula, guru pula, fikir sendiri. Jadi berlakulah perdebatan. Yang kawan sini kata kalau tak ada guru kita sesat, kalau tak ada buku kita tak dapat panduan yang jelas, kata dia kan. Jadi kawan-kawan yang pakai otak dia kata kalau macam tu orang kafir takkan masuk Islam kalau kau sibuk dengan kitab, dengan ulama, dengan guru. Sudah saya nak letakkan yang ini. Tuan-tuan rasa-rasa dari isu kita lebih berpihak pada yang mana? Sulang lagi supaya ini tuan-tuan boleh mengaktifkan sikit demi sel-sel kita. Ya, dua kumpulan. Satu kumpulan tuan-tuan dia kata kita kena gunakan otak kita akan Allah bagi anugerah akan kena gunakan semaksimum mungkin. Sebab itu oleh kerana Allah bagi akal Quran Allah turunkan panduan, tak payahlah kita sibuk-sibuk baca buku Rasul pendidik lah, panggil Ustaz Surul lah, ada mufti lah, tak payah baca sendiri berfikir lah. Quran ini hidayah kepada semua, bukan kepada ulama. Ulama tu tak ada supo yo, kitab ni tak ada supo. Ini pandangan yang pertama. Pandangan kawan saya ini Pak Kata Kota, kita perlu ada bimbingan daripada ulama. Kita ada buku, kita mesti ada panduan daripada kita supaya kita lebih terbimbing. Agak-agak tentuan kita pilih di bulan yang mana ni?
Soalnya aku tak setuju. Guru saya ikut Ustaz. Tak boleh. Ya, tuan-tuan pilih yang mana? Kalau tadi kakak ni sepuluh ribu. Macam mana? Yang berguru. Yang perempuan pilih yang pakai cikgu. Yang lelaki ni guru yang dia. Kita gabung pun bagus sebenarnya. Okay? Akal ni tuan-tuan Allah bagi, tapi ada hak dia. Okay? Akal itu tuan Allah bagi ini, tapi ada hak. Bukan semua orang boleh faham Quran, betul tak? Tuan-tuan, dan bukan semua orang faham hadis. Coba ni hadis ni. Hadis yang kita baca beri sahabat pun tak ada atau pokok-pokok. Maksudnya sahabat ni paling tinggi lah, paling hebat lah. Tapi kadang-kadang ada juga tahap yang kita dapat nak teka jawapan. Okey? Jadi saya nak masukkan ialah akal kita memang menurut Allah Ta'ala, tapi kita tak boleh gunakan akal kita sewenang-wenang untuk betul-betul ada yang bagi jawapan China, ada yang bagi China, dia cara semayang dia China, cara dia sendiri. Dia tak nak pakai Imam Syafi'i, dia tak nak pakai Imam Hanbali, dia pakai cara Dan pun boleh otak. Misalnya tu, tak ada yang pun lah, kita boleh tersesat dengan akal kita. Maksud saya ialah, dan ulama pula sebagai pemimpin kita bukan berarti kita kata ulama tu dia masuk, bukan masuk terpelihara daripada sebarang kesilapan. Tak, ulama tu lagi orang belasah Ustaz Dun. Di kuis pun kami kuat nak counter macam mana nak selesai. Apa isu Ustaz Dun lagi? Dia popularkan isu Bari Tani. Bari Tani apa tu kan? Saya tak baca cerita ni, cerita soal apa ni. Itu cerita Filipina yang tak tahu cerita pun. Perkembangan hari ini, seminggu dua ni, Ustaz Don dia highlightkan isu Bari Tani. Dia kata, yang saya faham lah, orang Melayu ni asal kita ni semua Arab. Bari Tani lah, asal Arab kan Arab. Kita ni semua, muka macam muka Jawa, muka orang asli, muka apa Arab. Betul kan, tuan-tuan? Ya, jadi kita ni Arab. Arab dia pun bagi lah 2-3 hujah-hujah. Kena belasah tuan-tuan. Satu Malaysia belasah dia. Sebab hujah tu tak kuat. Okey, maksud saya ialah manusia, ustaz, ulama, dia tak masuk. Dia boleh silap dalam mengeluarkan fatwa. Dia boleh silap dalam melakukan keputusan dia. Tahun lepas, isu buruh. Tuan-tuan tahu isu dah buruh ni penentang lah. Yang buat demonstrasi. Mufti Perak keluarkan satu pernyataan buruh itu halal darah. Halal darah ni tu yang apa? Boleh dibunuh lah. Isu yang sama juga berlaku di Mesir sekarang. Ulama-ulama Mesir yang berpihak kepada Sisi, bukan Sisi itu berani Sisi itu nama dia Abdul Fattah Sisi nama bakal presiden baru dia. Contohnya yang berpihak kepada Sisi ni, yang tak suka kepada Muslim, dia pun kata lah, dia kata siapa yang menentang Sisi orang tu halal darah. Tapi sebenarnya ceritanya ulama dia bercakap kepada dia boleh silap. Silap macam mana? Saya katakan maksudnya ke dalam buku dan tak memang seperti itulah orang yang menentang kerajaan sedang kerajaan itu adil, orang tu merupakan penentang yang halal darah, betul. Tapi dia ada tak kriteria, ada syarat-syarat yang penentang tu macam mana? Ada tak senjata M16 dia? Kan? Betul kau dia buat tentera, betul kau dia buat karang, betul kau ada teman-teman kubu tu celah-celah tu ada senjata dia. Syarat-syarat kriteria tu mesti tengok juga. Maka sebab tu orang, kebanyakan orang yang kadang-kadang sampai mereka biadab, dia komen, dia condemn kan, dia cakap macam-macam kepada Sahih Usama dan Mufti Perak. Saya masuk tentang kepada manusia tuan-tuan, kita macam mana pun ikut ulama, kita katakan